10 biji cili kering yang sudah direbus, masukkan dalam pengisap. 5 helai daun purut, masukkan dalam pengisap. Sebatang serai yang sudah dipotong halus, masukkan dalam pengisap. Wajib ya potong halus. Kunyit hidup dan juga halia, agak-agak saja, masukkan dalam pengisap. Bawang besar sebiji ya, masukkan dalam pengisap. Dan juga 5 atau 6 ulas bawang putih, masukkan dalam pengisap. Kisar sehingga halus. Pastikan kisar sehingga halus, betul-betul halus. Panaskan kuali, betul-betul panas ya. Kemudian 1 sendok margarin atau mentega, tapi saya guna margarin sahaja sebab tak suka sangat rasa mentega. Panaskan mentega di dalam kuali. Masukkan sedikit je ya margarin tu, jangan banyak. Kemudian nanti kita nak campurkan dengan minyak masak biasa, supaya kita dapat rasa sedikit rasa margarin atau mentega di dalam masakan tu. Setelah tu boleh masukkan minyak masak ya. Okey, masukkan minyak masak agak-agak sahaja. Okey, kita campur mentega tu dengan minyak masak. Boleh masukkan bahan kisar tadi. Okey. Kita masukkan dia. Saya guna api kuat ya. Okey. Yang ini saya akan tumis dia sehingga cili tu betul-betul masak dan garing. Sehingga bahan-bahan dalam dia tu masak lah. Biarlah lama dalam 5 minit, 10 minit. Asalkan dia masak sehingga dia garing lah cili dia. Kalau tidak nanti cili dia akan berbau dan rasa dia pun tak berapa nak menjadi. Sebenarnya kalau nak lagi sedap, kena masukkan 3 biji buah keras ataupun sedikit lengkuas. Tapi sebab saya tak ada benda tu, saya tak masukkan. Nak masuk boleh, tak masuk pun tak apa. Macam tu. Basuh ayam dan toskan ya. Toskan sehingga ayam tu kering. Sementara tunggu cili ni masak, kita boleh potong dulu sebiji labu bawang Holland ya. Potong bawang Holland bentuk dadu macam ni ya. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Dan jangan lupa sehelai daun kunyit yang sudah pun diikat untuk perasakan dia. Kita bagi dia garing lagi. Okey, dia dah nak hampir garing, tapi kita bagi dia garing lagi. Bau dia wangi. Masukkan sesudu gula ya. Sesudu saja. Okey. Kacau. Bagi dia betul-betul garing ya. Setengah sudu serbuk ketumbar. Di sinilah serbuk ketumbar mainkan peranan ya. Ada setengah orang tak suka serbuk ketumbar, tapi saya suka. Wangi dalam masakan tu lain macam. Okey, setengah sudu je, hujung sudu sahaja. Kacau. Serbuk ketumbar tu sedap. Dia buat makanan tu rasa lebih sedap. Dia mewangikan masakan. Okey, kita biarkan dia sedikit garing ya. Di sini saya tak ada lagi masukkan sebarang perasa seperti garam ke apa ke.
Saya masukkan ayam dahulu. Ayam dalam 9 ketul ya. Kalau nak masak ayam tu dalam seekor, kena lebihkan sedikit lah bahan-bahan dia. Okey, dah masukkan ayam yang dah retus tadi. Saya akan biarkan dia ayam tu masak dulu. Okey, biarkan ayam tu masak dulu. Dalam masa yang sama boleh masukkan daun kunyit ni bersama dengan ayam. Okey, kacau ya. Biarkan ayam tu masak ya. Dalam masa yang sama, biarkan kuah dia mengering lah. Sebab masakan ni dia tak ada kuah sangat. Nak ada kuah pun boleh. Nanti kita tambah je sedikit air. Macam saya tak perlu dah tambah air. Saya biarkan dia kering. Sebab saya lebih suka makan tanpa kuah. Masukkan setengah sudu kecil garam buat perasa. Sehingga dia cukup rasa lah ya. Dan juga setengah sudu bahan perasa ya. Saya pakai cukup rasa. Kena kacau bagi ayam tu masak sebati. Yang mana suka kuah boleh taruh air sikit. Yang tak macam saya tak suka kuah, saya masak sehingga kuah tu kering lah. Biarkan sehingga masak. Dia mengambil masa dalam 10 ke 15 minit je untuk masakkan ayam. Betul-betul masak sehingga ke tulang dia. Kalau tak nanti ayam tu akan berdarah. Isi dia tak masak. Okey, dah boleh start rasa je. Rasa dia punya kuah sahaja. Ya. Kalau tak cukup rasa dia, boleh tambah lagi bahan perasa macam garam ataupun gula ataupun bahan perisa untuk bagi rasa sehingga apa yang kita nak lah, cukup rasa. Jangan lupa tambahkan hujung sudu pati asam jawa. Alright, cukup tu, jangan terlalu banyak nanti masam. Alright, kacau dia pati asam jawa dia, bagi dia sebati dalam kuah. Sebenarnya kalau siapa yang suka kengkau dah boleh tambah air sikit lah. Tambahkan sedikit air. Okey, kita bagi dia masak lagi ya. Ayam tu belum lagi masak. Yang mana ada kuali yang dia bertutup, boleh bertutup bagi ayam tu cepat masak. Tapi sebenarnya masak ayam kapitan ni dia kena selalu kacau supaya tak hangit dekat bahagian bawah dia. Tambahkan sedikit susu cair, sedikit sahaja. Alright. Ibarat dalam 2 sudu atau 3 sudu lah. Okey, asalkan nampak dia berubah sedikit colour tu kepada cair sedikit lah, tak terlalu merah kan. Cukup dah tu. Bagi dia masak lagi ya. Boleh tambahkan air ya, air untuk bagi dia berkuah. Bila ayam dah masak, baru masukkan bawang holland yang dipotong dadu tadi. Kacau sehingga kering lah. Ayam pun dah masak dah. Nak kering boleh, tak nak kering pun boleh. Nak berkuah sikit pun boleh. Dalam 5 minit dah boleh angkat. Maka siaplah ayam kapitan.